بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين 奉至仁至慈的安拉之名，一切赞颂全归安拉，养育众世界的主，至仁至慈的主，报应日的主。إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 我们只崇拜你，我们只求你佑助，求你引导我们上正路。你所佑助者的路，不是受迁怒者的路，也不是迷雾者的路。Kehidupan sebagai seorang khalifah di pentas duniawi dipenuhi dengan 1001 lakonan. Antara nikmat terbesar yang dijanjikan oleh Maha Pencipta kepada hamba-hambanya adalah nikmat sebagai seorang Islam. Selami kisah seorang lelaki ini yang hidup sebagai seorang muhajir. Nama diberi ketika lahir Chan Heng Chong. Nama setelah memilih Islam sebagai cara hidup, Muhammad Azran Chan. Dilahirkan di Pulau Pinang kepada sebuah keluarga Cina dari kaum Hokkien di Pulau Pinang. Sejak kecil lagi dibawa ke tokoh-tokoh Buddhis dan sebagainya di Pulau Pinang. Dan pernah saya ketika hari Vesak jadi saya dalam keadaan sesak membawa patung Buddha yang besar tu dalam keadaan ribuan manusia dan tali yang mengheret patung tu hampir menjerut saya. Ketika saya berumur 7 atau 8 tahun. Jadi di tepi tu ada anggota rela ataupun polis kalau tak silap saya yang menyelamatkan saya daripada dijerut oleh tali tersebut. Itu kejadian ketika kecil dan banyak kalilah di dalam dibawa ke tokong-tokong yang penuh dengan asap gaharu yang tak dapat macam mana nak kata, tak sesuai lah untuk dalam jiwa saya untuk berada di situasi itu. Kembali pada Islam ketika remaja lagi, setelah berada di kelompok sahabat murid-murid Muslim di sebuah sekolah Kristian. Jadi dari situlah saya mengenali Islam dan akhirnya membuat keputusan untuk menjadi seorang Muslim. Ketika di tingkatan 4 di sekolah, para pengawas buat spot check di sekolah. Dan ketika itu ada seorang sahabat seorang kawan di sekolah, dia bawa buku lucah ke sekolah. Jadi ketika dia dapat tahu pengawas nak spot check, dia selit dalam beg saya. Dan akhirnya saya
ditangkap dan dituduh bawa bahan lucah tu. Jadi ada seorang sahabat yang lihat sahabat itu meletakkan buku di lucah tu dalam beg saya dan pergi beritahu pada ustaz di sekolah. Dan ustaz datang membela saya. Dan selepas tu saya mengikuti kelas pengajaran pelajaran Islam di sekolah tersebut. Setelah bapa saya mengetahui bahawa niat saya nak memeluk Islam, iaitu selepas dia pergi sekolah dan bertanya kepada cikgu, kan, kenapa borang SPM saya tu ada lebih satu mata pelajaran. Jadi cikgu dia cek balik, dia dapat tahu bahawa yang lebih tu adalah kertas pengetahuan agama Islam. Jadi sejak itu bapa dia serba salah di rumah dan dia panik lah. Jadi memandangkan keadaan tu, saya ketika cuti sekolah, saya ketika tu menyertai pasukan kadet tentera, dan selepas perkhemahan terus saya meninggalkan rumah dan dibawa pada seorang ayah angkat, seorang imam di Pulau Pinang, yang mana beliau arwah Pak Leh menghantar saya ke sekolah pondok. Ketika di pondok tu, jadi ada orang datang beritahu saya bahawa bapa kandung saya dalam keadaan nazak di hospital. Jadi saya bergegaslah ke hospital untuk melihat keadaan dia. Di hospital, bapa saya memberitahu agar tidak salah faham pada dia, kerana dia tidak melarang saya. Sebenarnya dia tak larang saya masuk Islam, cuma dia takut saya meninggalkan adab resam tradisi Cina, dan yang penting pulang ke pangkuan keluarga lah. Setelah dia cari saya seluruh Malaysia ketika tu. Jadi yang tidak dapat dilupakan tu, ketika kali kedua saya ziarah dia di hospital, dan saya seorang orang yang terakhir dalam bilik hospital dia. Sempat saya melafazkan syahadah di telinga dia, tapi ketika tu dia tak sedar diri, dia dalam keadaan koma. Yang ajaibnya, dia selepas saya melafazkan syahadah dia, terus dia menghembuskan nafas terakhir. Jadi adik-beradik saya, abang, adik kakak dia, kebanyakan mereka open minded lah. Dia orang tidak kisah tentang agama ni. Jadi hanyalah